Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi jika live ini jelas, boleh mesej saya dan maklumkan kepada saya. Jadi maaf ya, saya tidak dapat live semalam dan live hari ini lewat sebab saya ada urusan ya, berkait kematian ya. So hari ini saya nak secara ringkas memaklumkan kepada anda seperkara berkenaan dengan Belanjawan 2023. Jadi mula-mula Belanjawan 2023 ni saya ingin membuat satu ulasan panjang lebar yang akan saya buat besok atau lusa. Tetapi mula-mula saya nak puji sebenarnya. Belanjawan ni ada beberapa perkara yang saya nak puji kalau kita lihat dari sepintas lalu lah. Okay. Tetapi kemudian saya telah melakukan satu kajian yang lebih terperinci dan sedang melakukan kajian ini. Dan saya lihat secara keseluruhan belanjawan ini lebih kepada belanjawan populis. Belanjawan populis bermakna memberi contohnya seorang ahli politik populis membuat keputusan-keputusan populis yang memberikan rakyat the feel good factor. Maknanya rakyat rasa bila dia dengar sesuatu tu, dia rasa memang benda ni baik, benda ni patut dipuji dan sebagainya. Tetapi bila anda kaji dengan lebih dalam, ianya sebenarnya sesuatu yang akan mengaibkan bukan hanya rakyat tetapi bumi putera. Okey. Belanjawan ini adalah belanjawan terbesar dalam sejarah tanah air. Okey. Dan tetapi seperkara yang Anwar cakap adalah dia ingin menghapuskan ada banyak yayasan, contohnya di bawah PNB, PHB, Teraju dan sebagainya. Dia masing-masing ada yayasan, dan yayasan ini kalau bersama dengan agensi-agensi terbabit ni adalah untuk memacu perkembangan industri dan masa depan bumi putera ya. Jadi bila anda cuba untuk bila anda berkata banyak yayasan ini adalah membuang masa dan anda nak adakan satu yayasan untuk menguruskan semua ni, ianya tidak membawa manfaat kepada khususnya ekonomi bumi putera, tetapi ianya sebenarnya akan memundurkan lagi bumi putera, akan bawa ancaman kepada masa depan bumi putera. Kerana agensi-agensi terbabit seperti PNB, PHB, Teraju ni masing-masing fungsi dia agak berbeza, dan yayasan-yayasan yang ada tu tugas-tugas dia, fungsi-fungsi dia sebenarnya bukannya sama ya. Dan perlu ada yayasan yang berasingan untuk melakukan fungsi-fungsi yang lebih khusus kepada agensi berkait ya. Jadi bila anda buang semua yayasan ni dan anda adakan satu yayasan, ianya sebenarnya akan membawa satu keburukan kepada bumi putera. Ini saya akan bincang dalam satu live yang lain. Tetapi yang lebih penting lagi adalah tindakan-tindakan populis ya, iaitu bercakap lebih berkenaan dengan nak beri bantuan ini, bantuan itu. Tetapi apa yang kita tunggu-tunggu ya, selepas banyak janji manifesto dibuat pada PRU 15, iaitu janji nak hapuskan rasuah dan yang lebih penting lagi nak menangani isu kos sara hidup yang kian menggila di bawah kerajaan Anwar dan gagal ditangani, ialah kita nak lihat kenyataan-kenyataan dasar atau polisi. Bagaimana kerajaan ingin mengatasi masalah kos sara hidup ni dengan cara yang konkret, melibatkan dasar ataupun pelan tindakan ya, yang menumpu kepada sebab-sebab berlaku masalah kos sara hidup. Bukannya kita nak menumpu kepada pemberian penghuluran dana ini ke, dana itu ke, untuk kumpulan ini ke, untuk kumpulan itu ke, itu pun kurang ya. Tetapi bukan itu yang kita nak beri perhatian ya. Contohnya kita, kalau saya Perdana Menteri, saya janji saya akan beri sekian-sekian banyak bagi golongan umur ini tidak akan menyelesaikan masalah ya. Apa yang kita nak tahu ialah kenapa kos bahan mentah menggila. Kita tidak ingin dengar orang seperti Rafizi berkata, oh ini sebab peniaga dia naikkan harga sewenang-wenangnya. Itu bukannya satu jawapan yang baik. Itu adalah satu analisis seorang menteri yang sudah sama ada masalah mental ataupun dia tidak tahu kerja dia ya. Kita hendak sekarang satu dasar bagaimana kerajaan akan menangani cara mengurangkan ya peningkatan
kos bahan mentah ataupun menurunkan kos bahan mentah dan sebagainya. Dasar yang secara jangka pendek, sederhana dan panjang boleh mengatasi masalah kos sara hidup. Tidak ada, kerajaan nampaknya tidak tahu cara nak tangani isu kos sara hidup. Okey. Kita tidak mendengar apa-apa kenyataan daripada Perdana Menteri berhubung dengan cara dia nak melakukan sesuatu di dalam kerajaan. Kerajaan nak belanja dana sedemikian banyak untuk memerangi contohnya rasuah. Jadi mereka akan melibatkan dana sekian-sekian untuk melakukan ini dan ini akan membantu kurang. Tidak boleh. Kerana kerajaan inilah yang telah menghidupkan dan memberi nyawa baru kepada nepotisme secara terbuka dengan membenarkan semua ahli keluarga, menteri-menteri untuk terlibat dalam lantikan-lantikan kerajaan dan kemudian menipu rakyat dengan alasan-alasan dangkal untuk menghalalkan nepotisme, dan nepotisme seterusnya akan membawa risiko besar terhadap berlakunya rasuah dan salah guna kuasa. Jadi saya lihat belanjawan ini sepintas selalu dia mengaburi mata rakyat dengan memberi feel good factor, dengan ada sumbangan sini, sumbangan sana, kononnya nak kurangkan yayasan demi nak jimat duit dan sebagainya. Itu bukan penyelesaian kepada masalah kos sara hidup, kepada masalah rasuah yang dijanji-janji dan sebagainya. Apa yang kita nak lihat ialah dasar-dasar berkaitan, tindakan-tindakan yang perlu untuk kita membawa kepada perubahan yang dijanjikan, dan belanjawan ini telah tidak memberi sebarang penyelesaian. Okey, so ini sepintas lalulah, saya tidak memberi detail apa-apa. Kalau nak perincian yang lebih tepat, saya akan pecahkan kepada beberapa live. Contohnya kos sara hidup satu live, ya, isu Bumiputra satu live dan sebagainya. Dan itu saya akan buat kemudian lah. So pendek kata, saya kalau nak komen saya berhubung belanjawan ini bukan hanya gagal, ya, menepati janji-janji kerajaan ini. Belanjawan ini menunjukkan kerajaan pimpinan Anwar tidak tahu cara nak menangani isu kos sara hidup rakyat dan masalah Bumiputra. So sehingga kita berjumpa di lain masa, ya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.